Oke, selamat sejahtera murid-murid. Oke, hari ini cikgu nak bimbing kamu berdasarkan buku teks saya, tema 4, oke, yaitu berkaitan dengan budaya dan kepercayaan. Oke, dalam tajuk ini yang kita nak cikgu nak bimbing adalah tajuk berkaitan dengan perayaan Dongzhi. Oke, kepercayaan Dongzhi. Okey, itu standard pembelajaran 2.3.1. Murid-murid kalau nak rujuk buku teks, buka muka surat 62. Okey, keseluruhan bimbingan cikgu adalah berkaitan merujuk dengan buku teks kamu. Okey. Seboleh-bolehnya keluarkan buku teks, ikutlah pembelajaran yang cikgu bimbing kamu. Okay, sekiranya ada masalah, jangan gusar, jangan bimbang. Okay, cikgu akan terangkan seboleh-bolehnya keseluruhan berkaitan dengan teks dan latihan yang kamu perlu buat untuk pemahaman yang lebih terperinci. Okey, baiklah. Kita pergi kepada surat 62. Okey, dalam buku surat 62, okey, dia akan diberi gambar seperti ini, iaitu perayaan Dongzhi. Okey, tajuk kepercayaan Dongzhi, kepercayaan Dongzhi. Nampak makanan sedap juga. Okey. Okay, apa perayaan ini? Perayaan ini dirayakan oleh siapa? Kenapa? Mengapa perayaan ini dirayakan? Melalui keperayaan ini, apa kepercayaan? Siapa yang merayakan perayaan ini? Apa kepercayaan mereka? Bagaimana dirayakan? Bila ia dirayakan? Okay, untuk keseluruhan persoalan ini, kita kena baca teks berkaitan dengan perayaan Dongzhi. Siapa yang merayakan? Apa di sebalik perayaan ini? Bila ia dirayakan? Dan bagaimana? Apa kaitan dengan makan ini dengan perayaan tersebut? Okey, untuk menjawab keseluruhan persoalan ini, mari kita masuk pada teks yang berkaitan dengan perayaan Dongzhi. Ya, itu dia. Okay. Mana perayaan Dongzhi? Okey, perayaan Dongzhi adalah antara perayaan yang penting masyarakat Cina. Baik murid-murid, ia dirayakan oleh siapa? Masyarakat Cina. Okay. Perayaan ini biasanya disambut setiap Okey. Mana cikgu berhenti tadi. Okey. Perayaan ini biasanya disambut pada bila dia sambut, bila tarikh dia 21, 22 atau 23, bukan dan atau Disember setiap tahun. Di mana perayaan ini disambut oleh masyarakat Cina setiap tahun. Semasa menyambut perayaan ini, semasa bermaksud apabila perayaan itu disambut pada hari tersebut, apa yang akan berlaku? Okey, apa yang akan berlaku? Seisi keluarga bermaksud seluruh kakak, abang, ibu, bapa, adik, datuk, nenek, semua. Okey, seisi keluarga akan berkumpul bersama-sama, di mana pada hari tersebut semua ahli keluarga akan bersama. Okey, bersama mereka akan buat apa? Kita teruskan bacaan kita. Pada pagi perayaan ini, pada waktu pagi, masyarakat Cina akan melakukan upacara menyembah nenek moyang. Okey, mereka pada pagi itu mereka akan apa? Mereka akan
melakukan upacara menyembah. Menyembah bermaksud kalau orang Hindu menyembah, pergi kuil menyembah Tuhan mereka. Okay? Pergi kuil menyembah Tuhan. So itu satu kepercayaan. Masyarakat Cina pula menyembah pada pagi itu mereka menyembah nenek moyang. Nenek moyang ni siapa? Okay? Nenek moyang ni adalah orang yang telah bukan hidup, yang telah meninggal dunia. Okay? Ini merupakan nenek nenek, okay, yang hidup pada zaman dahulu. Zaman mungkin anak bapa, ibu, nenek kita ada nenek kepada masa ini, mungkin kita semua ada nenek. Mungkin ayah kepada nenek itu, bapa kepada ibu kepada nenek itu. Dipanggil nenek moyang. Nenek moyang ni biasanya dari turun ke temurun. Okey. Dalam bahasa Tamil munur kali munur kali. Contoh apa, Tuhan seperti Muniswaran, lagi siapa, biasanya masyarakat India percaya bahawa Muniswaran merupakan nenek moyang, boleh dikatakan ini moyang masyarakat India pada suatu ketika dulu. Mungkin ada banyak, so itu merupakan kepercayaan orang India, kepercayaan nenek moyang. Masyarakat Cina juga sebegitu. Okay. Menyembah nenek moyang pada waktu pagi, satu keluarga akan berkumpul dan menyembah nenek moyang. Okay. Selepas itu apa? Masa menyembah nenek moyang tu kena buat apa? Makanan istimewa. Okay. Makanan istimewa semasa perayaan ini ialah apa dia? Tang Yuan. Apa dipanggil? Tang Yuan. Tadi terlihat jenis makanan kan? Jenis makanan. Ya, inilah makanan tu dipanggil Tang Yuan. Ini jenis makanan tersebut. Tang Yuan. Dia bentuk beginilah. Ada merah jambu dan warna putih. Okey. Makanan yang berbentuk bulat ini diperbuat daripada beras. Jadi sekarang ada macam-macam makanan, tapi dulu biasanya makanan diperbuat daripada beras. Kebanyakan makanan orang Cina diperbuat daripada beras. Okey. Beras bukan beras biasalah, beras pulut dan dimasak dengan air gula. Sudah tentu makanan itu merupakan makanan manisan, makanan yang manis. Okay. Tang Yuan melambangkan, makanan jenis Tang Yuan melambangkan keharmonian dan kebahagiaan. Tang Yuan melambangkan keharmonian dan kebahagiaan kerana makanan itu apa? Makanan manis. Makanan manis menunjukkan apa? Seluruh kehidupan ataupun masyarakat hidup, masyarakat keluarga itu hidup dengan manis, dengan bahagia, manis itu bahagia. Tapi sekarang tu manis tu boleh membawa penyakit kencing manis. Tak boleh makan banyak-banyak. So kalau makan sebegitu pun kurangkan pengambilan makanan manis. Tapi ini kepercayaan ni, kepercayaan. Masyarakat Cina percaya, masyarakat Cina percaya bahawa selepas makan Tang Yuan, usia mereka telah meningkat setahun lagi. Baru sekiranya kamu makan makanan, kepercayaan mereka lah, ini kepercayaan mereka. Makan makanan ini akan menyebabkan setahun lagi. Kalau katakan kita hidup sampai 80 tahun, kalau makan makanan Tan Yuan akan tambah kepada 81. 81 tahun. Tapi pada masa sekarang kalau kamu mula makan manisan
Yang manis-manis, jangan kata 81 tahun, tapi usia kamu akan berkurangan karena banyak penyakit. So, kurangkan makanan manis. Ini kepercayaan. Yang ini kepercayaan. Tetapi semasa kita makan, perlu makan, kurangkan makan makanan bergula. Jangan kata, oh cikgu kepercayaan dongzi ini menyatakan kita boleh makan manisan yang banyak, menunjukkan kebahagiaan dan keharmonian keluarga. Ini kepercayaan saja, kepercayaan. Okey. Ini merupakan cikgu masuk sekali lagi ya. Teks ni. Okey, teks ni membincangkan apa? Membincangkan perayaan dongzi seperti bacaan tadi. Murid bacalah, murid baca selepas pembacaan cikgu, penerangan cikgu, murid akan lebih faham apa itu perayaan dongzi, bila dia dirayakan. Okey, siapa yang merayakan perayaan ini? Okey, kenapa dia dirayakan? Faham? Okey. Kita lihat. Okey, perayaan, apa maksud perayaan? Okey, apa maksud perayaan? Okey, perayaan merupakan sambutan mengikut agama, kaum dan budaya. Okey, bermaksud semua masyarakat di negara kita ada perayaan masing-masing. Makanan, okey, seterusnya makanan istimewa. Apa tu makanan istimewa? Setiap masyarakat ada makanan istimewa. Baik masyarakat India, muruku, laddu, idli, pade. Itu semua makanan istimewa. Masa musim perayaan, makanan-makanan seperti muruku, laddu, ini semua akan ada untuk perayaan tersebut. Okay. Macam orang Melayu, biasanya kalau hari raya, apa makanan yang istimewa? Ketupat, lemang, itu semua makanan masyarakat Melayu. Okay. Menyembah ini bermaksud kalau kamu pergi kuil, kalau masyarakat, setiap masyarakat, kalau orang Kristian mereka pergi church, orang Melayu beragama Islam mereka pergi masjid, orang Hindu akan pergi ke kuil, orang Cina pergi tokong. Okay. Semua ni mereka setelah pergi sana mereka akan menyembah ataupun memberi penghormatan kepada nenek moyang. Ini mengikut dalam buku teks inilah. Okey, memberi maksud dalam mengikut buku teks ini menyembah, memberi penghormatan kepada nenek moyang, sembah pada nenek moyang. Tapi menyembah bermaksud kamu memberi penghormatan. Kalau kamu pergi kuil, penghormatan kepada dewa, dewi church, kepada Jesus, tokoh, kepada nenek moyang. Faham? Okey. Melambangkan. Okey, apa maksud perkataan melambangkan? Okey, perkataan melambangkan di sini bermaksud menunjukkan kebesaran ataupun keunikan. Okey, melambangkan kebesaran, menunjukkan kebesaran apa? Okey, ada sesuatu yang unik di situ, melambangkan. Keharmonian ini membawa kepada kehidupan yang baik, keadaan hidup yang baik, kesejahteraan kehidupan atau kesejahteraan hidup atau keadaan hidup yang baik, tidak susah, tidak berpenyakit, sentiasa gembira. Faham murid-murid? Bukan hanya ada duit yang banyak membawa kegembiraan. Kegembiraan ini yang dimaksudkan. Okay, kegembiraan ini dimaksudkan adalah kegembiraan yang manusia yang tidak berpenyakit. Yang ini perkara utama. Tidak berpenyakit. Sentiasa ceria, sentiasa gembira bersama keluarga. Faham ya? Bukan kalau ada duit banyak tidak bermaksud boleh menjaga kesejahteraan hidup. Kesejahteraan hidup adalah di mana manusia yang tidak berpenyakit hidup bahagia. Okay? Tidak perlu fikir apa-apa. Terus hidup sentiasa sehat. Walaupun tak ada duit,
Kalau kamu hidup dengan sihat, itu merupakan satu kebahagiaan. Okay, walaupun ada duit sedikit, kekayaan yang sedikit, tapi kamu hidup dengan lebih bahagia berbanding dengan ada duit yang banyak, tetapi tubuh badan yang berpenyakit, apa guna? Faham ya? Okey. Seterusnya, kita masuk pada latihan. Latihan apa yang kamu perlu buat. Okey. Apa yang kamu perlu buat? Cikgu nak murid-murid, murid-murid buat satu peta iting. Okey, berbentuk peta iting, berbentuk bulat. Okey, peta iting yang dibahagikan di mana di tengah-tengah ada perayaan Dongzi. Lepas tu kamu kena jawab perayaan ni disambut oleh siapa? Bila dia disambut? Upacara perayaan. Apa upacara? Okey. Bagaimana perayaan ini dirayakan? Lepas tu makanan, istimewa apa makanan istimewa perayaan ini? Okey, apa kepercayaan masyarakat Cina semasa rayakan selepas memberi penghormatan? Okey, apa kepercayaan mereka? Faham ya? So, cikgu nak kamu buat, murid-murid buat dalam peta iting. Peta iting. Faham ya? Okey. Sebagai latihan tambahan. Cikgu nak kamu buat aktiviti menulis. Di mana, okey, di mana aktiviti menulis tak susah sangatlah. Kita standard pembelajaran 3.1.1. Okey, tulisan berangkai. Okey, setakat ini kamu faham ya? Cikgu nak kamu buat satu peta iting. Peta iting. Dalam peta iting tu kamu buat berkaitan dengan perayaan Dongzi, pembahagian dia bagaimana? Perayaan, siapa yang dia rayakan, bila, upacara perayaan, makanan istimewa, kepercayaan. Kamu tak perlu tulis kepercayaan. Kamu terus tulis kepada jawapan. Supaya kamu faham. Ini merupakan satu rumusan. Berkaitan dengan perayaan Dongzi. Cikgu nak kamu buat dalam satu peta iting. Bebas ya. Cikgu bagi kebebasan kepada kamu. Peta iting, apa saja kamu boleh gunakan. Okey. Peta iting puih ke, peta yang sesuai. Yang sesuai saja. Okey. Faham? Okey, latihan seterusnya, latihan 3.1.1. Tulisan berangkai. Tulisan berangkai muka surat 63. Muka surat 63 di mana santunilah ibu bapa. Santunilah ibu bapa bermaksud hormatilah. Hormatilah ibu bapa kamu. Okey. Dalam masyarakat Melayu, budaya menghormati ibu bapa amat dititik beratkan. Okey, tulis balik. Dalam tulisan berangkai. Ini latihan kedua. Latihan kedua, di sini dah diberi contoh. Okey, diberi contoh. Selepas itu, anak-anak perlu mencium tangan ibu bapa ketika bersalam. Sekarang boleh tak? Musim PKP ni, perintah kawalan pergerakan, perintah kawalan pergerakan ni, kita dilarang bersalam. Dilarang bersalam bersentuhan. Kalau boleh, sebut wanakam lah. Sebut wanakam ataupun letak tangan kanan di atas dada kamu, sembah. Cukup. Okey, tak boleh bersentuhan. Kalau satu keluarga tak apalah boleh. Kalau sebelum-sebelumnya dengan kawan-kawan, sahabat semua tak perlu bersalam. Okey, faham? Okey, anak-anak perlu bercium tangan ibu bapa ketika bersalam. Satu aktiviti yang betul. Yang perlu diamalkan. Okey. Ketiga, mereka hendaklah merendahkan suara semasa bercakap dengan ibu bapa. Tak boleh bertelakah, tak boleh tinggikan suara. Ibu, nak masak? Abu di sini nak makan.
Tak boleh sebegitu. Mesti ibu dah masak, abu nak makan, dah rasa lapar. Izinkan abu makan. Tu rendahkan suara. Rendahkan suara apabila bertutur dengan orang lebih tua. Tak boleh tinggikan suara dengan orang yang lebih tua daripada kita. Itu merupakan amalan yang tidak baik. So, tulis ayat itu dalam tulisan berangkai. Mereka tidak boleh duduk di atas kerusi jika ibu bapa mereka duduk di atas lantai. Ini merupakan di mana perbuatan, amalan, amalan. Kita semua kalau ibu bapa duduk di lantai, kita duduk bersama mereka makan. Itu merupakan akan mengeratkan lagi hubungan keakraban keluarga. Duduk bersama semasa makan. Katakan ibu bapa duduk bawah, kita pula duduk di atas. Tak baik. Seterusnya, mereka tidak boleh mencelah perbualan ibu bapa. Katakan ibu bapa ini selalu berlaku di rumah. Selalu berlaku di rumah, di mana kalau orang tua berbual, kamu jangan masuk di tengah-tengah, jangan mencelah. Tunggu sampai mereka habis berbual, baru kamu minta izin. Boleh saya memberi sesuatu ibu, memberi sesuatu ayah, boleh saya bercakap sekarang ayah, minta izin dulu. Kalau begitu cepat atau keadaan yang cemas, itu bolehlah. Kadang kamu janganlah tunggu sampai kalau keadaan kecemasan, kamu terus mencelah pun tak apa. Minta izin. Ibu dan ayah, saya nak beritahu sesuatu dengan segera. Minta izin. Itu kalau kecemasan. Kalau kecemasan, kalau orang tua bercakap, seboleh-bolehnya, kalau tidak, mustahil jangan kamu masuk campur ataupun jangan kamu mencelah di tengah-tengah. Nanti harimau singa bertelaga, kamu masuk di tengah, habiskan kancil mati di tengah nanti. Okey, faham semua? Ini latihan kedua. Latihan yang mudah kan? Cikgu nak kamu tulis. Okey. Sekian, terima kasih buat kali ini. Berharap kita akan jumpa lagi. Seboleh-bolehnya, tolong subscribe channel yang kamu tonton. Tolong subscribe dan letakkan like. Kalau boleh-boleh, sebarkanlah kepada rakan-rakan sekolah lain yang memerlukan bimbingan. Okey, sekian. Terima kasih.